Okay, hari ni saya nak buat review untuk LG V40 ThinQ. Adakah ianya masih relevan untuk tahun 2020? Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Okay guys, bertemu lagi bersama saya AJVL, dan yang masih baru dengan channel saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Untuk video hari ini, saya nak buat short review untuk LG V40 ThinQ. Adakah ianya masih lagi relevan untuk digunakan untuk tahun 2020? Kalau korang perasan, saya pernah upload video berkenaan dengan first impression of Android 10 pada LG V40. So dalam video ini, saya akan selitkan beberapa perkara berkenaan dengan LG V40, iaitu yang pertama sekali dia punya spesifikasi, yang kedua dia punya design, yang ketiga dia punya kamera, yang keempat gaming test, dan yang kelima dia punya bateri. So stay tune guys. LG V40 merupakan flagship V series yang dikeluarkan pada tahun 2018. Mungkin kita di Malaysia ni jarang kita nak dengar smartphone daripada LG sebab ianya tak diretailkan di Malaysia. So sekiranya korang yang masih nak beli smartphone LG ni, korang boleh beli secara online dan korang boleh cek di Lazada ataupun Shopee. Okay, kita mulakan dengan spesifikasi LG V40 dahulu. Okay, LG V40 didatangkan dengan Snapdragon 845 dan Adreno 630 GPU. Dan untuk memori, sekiranya korang dapat Korean version, korang akan dapat 6GB RAM dan 128GB ROM. Dan sekiranya korang ada US version, korang akan dapat 6GB RAM dan 64GB ROM. Dan untuk kamera pula, okay, LG V40 didatangkan dengan triple camera setup. So untuk main camera, LG V40 didatangkan dengan 12MP dengan f1.5 aperture. Dan untuk ultra wide, ianya didatangkan dengan 16MP dengan f1.9 aperture. Dan untuk telefoto, ianya didatangkan dengan 12MP samaan dengan f2.4 aperture. Dan kita beralih kepada front facing camera. Okay, LG V40 didatangkan dengan dua front facing camera. Okay, untuk standard camera, ianya didatangkan dengan 8MP dengan f1.9 aperture. Dan untuk wide camera, ianya didatangkan dengan 5MP dengan f2.2 aperture. So total kamera pada LG V40 adalah 5 buah kamera. Dan untuk display pula, LG V40 didatangkan dengan skrin berukuran 6.4 inci dan resolusinya adalah 2K ataupun Ultra HD. Dan untuk protection, ianya menggunakan Corning Gorilla Glass 5. LG V40 juga didatangkan dengan panel OLED display dan HDR10 serta Future Always On display. Kita tak boleh nafikan bahawa panel OLED display pada televisyen LG memang sangat-sangat sharp dan sangat-sangat vivid. So begitu juga panel OLED display pada LG V40. Dan semasa LG V40 dikeluarkan, ianya didatangkan dengan Android 8.1 Oreo. Dan ianya mampu support sehingga 2 major update. Dan sekarang ni saya telah update saya punya LG V40 kepada Android 10. Satu trend di mana LG tidak mengikut manufacturer lain adalah LG masih kekalkan 3.5 audio jack. Okay, LG V40 didatangkan dengan fingerprint sensor pada belakang smartphone. Dan ini memang sangat obvious sebab smartphone ini telah dikeluarkan 2 tahun lepas. So korang jangan expect LG ada in-display fingerprint. So itu adalah spesifikasi yang ringkas untuk LG V40. Untuk design LG V40, okay, ianya didatangkan dengan bezel which is 83% screen to body ratio. Dan ianya juga ada notch. Okay, mungkin bukan semua orang peminat notch, tapi lama-kelamaan apabila korang dah biasa gunakan smartphone yang ada notch, you will get used to it. Bagi korang yang tak sukakan notch, korang boleh off korang punya notch. Korang masuk setting, lepas tu korang masuk display. Dan pada display, korang cari new second screen. Untuk korang nak gunakan new second screen ni, yang penting sekali korang kena off korang punya night mode. Apabila korang dah off korang punya night mode, korang pergi semula ke new second screen dan korang boleh pilih. Di sana dia ada 2 option, standard ataupun custom. Itu untuk color. Dan untuk app corners, sama ada korang nak korang punya notch tu dia ada curve ataupun tak ada, korang juga ada option. Apabila korang memegang LG V40, korang akan rasa dia punya premium feel.
korang akan rasa dia punya berat, dan korang juga akan rasa dia punya curve pada edge smartphone ini. Dan design untuk smartphone LG V40 ini juga bagi saya ianya masih moden dan masih menarik. Meskipun sekarang ni banyak smartphone telah menggunakan teknologi pop-up camera ataupun punch hole display, korang memang tak rasa LG V40 ini sangat cheap. Memang dia punya feel memang sangat-sangat premium sebab ini adalah flagship pada tahun 2018. Untuk button placement pula, untuk power button ianya berada di sebelah kanan, dan untuk volume rocker ianya berada di sebelah kiri, dan ada satu lagi extra button adalah untuk button Google Assistant. Untuk kamera quality pula, berdasarkan pengalaman saya, quality footage ataupun gambar daripada LG V40 ianya bergantung kepada lighting. Sekiranya lighting korang bagus, korang akan dapat footage dan gambar yang menarik dan lebih sharp. Tapi sekiranya lighting korang tak bagus, korang akan dapat result yang sebaliknya. Satu lagi kelebihan smartphone LG adalah ianya menawarkan manual mode untuk video. So sekarang ni korang tak perlu risau nak download third party camera app untuk kontrol korang punya camera setting. Korang yang nak buat konten menggunakan smartphone korang, ini adalah kelebihan bagi korang. Dan sekarang ni kita beralih pula kepada bateri pada LG V40. LG V40 mempunyai 3300 mAh untuk bateri. Hari tu saya dah buat test untuk screen on time. Saya boleh capai 3.5 jam untuk screen on time. Tapi saya rasa LG V40 mampu mencapai 4 hingga 5 jam untuk screen on time. Screen on time ni depends kepada user juga. Kalau user tu adalah heavy user, mungkin dia tak boleh capai 4 hingga 5 jam. Battery life pada LG V40 hanyalah average sahaja. Dan untuk gaming performance, LG V40 masih lagi support game yang terkini. So untuk gaming test kali ni saya akan test Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Kita lihat sama ada LG V40 ini masih bagus untuk gaming ataupun sebaliknya. Kita pergi kepada Mobile Legends. Korang jangan risau sebab korang masih boleh main Mobile Legends pada setting yang paling tertinggi. Korang masih boleh support high frame rate dan korang masih support ultra graphic sekiranya korang gaming menggunakan LG V40. Dan korang boleh menikmati 60 FPS gaming pada Mobile Legends. Seperti Mobile Legends juga, korang tak ada masalah untuk main PUBG Mobile pada LG V40. Dan untuk setting graphics pada PUBG Mobile, sekiranya korang menggunakan smooth, korang boleh capai frame rate sehingga ekstrim. Dan sekiranya korang menggunakan balance, HD ataupun HDR, korang boleh capai frame rate sehingga ultra. Performance gaming PUBG Mobile pada LG V40 bagi saya masih lagi tip-top. Cuma kadang-kadang frame rate akan jatuh sekiranya phone korang terlalu panas ataupun coverage korang tak bagus. So overall, apa yang saya boleh katakan, LG V40 masih lagi relevan untuk korang sekiranya korang nak beli LG V40 untuk tahun 2020. Tetapi semestinya ianya akan ada pros and cons. Kita lihat dulu kelebihan LG V40. Kelebihan yang pertama adalah LG V40 dia masih ada audio jack. Dan kelebihan yang kedua adalah korang masih boleh menggunakan micro SD card. Sekiranya korang punya memori dah tak cukup, korang masih boleh masukkan micro SD card korang sebab ianya masih menyediakan micro SD card slot. Yang ketiga adalah dia punya screen. LG V40 mempunyai screen OLED yang sangat menarik. So bagi korang yang suka stream lagu, suka stream movie, so ini adalah handphone yang sesuai bagi korang. Satu lagi kelebihan untuk kamera adalah korang boleh kontrol korang punya kamera secara manual. Sebab LG V40 menyediakan manual mode untuk video. Untuk gaming performance pula, korang masih boleh gunakan LG V40 untuk gaming. Itu kelebihan bagi saya untuk LG V40. Mungkin ada lagi kelebihan yang lain sekiranya korang dah gunakan LG V40. Kita beralih kepada kekurangan ataupun kelemahan LG V40. Yang pertama sekali, kita susah nak dapat smartphone LG di Malaysia. Tapi kalau korang betul-betul nak dapatkan smartphone LG, korang boleh beli secara online. Yang kedua adalah bagi saya, smartphone LG hanya support 2 major update. Bagi korang yang tak kisah pasal major update, korang boleh beli LG V40.
Tapi bagi korang yang sangat kisah pasal major update, korang boleh cari smartphone yang boleh support hingga 3 kali major update. Okey, kelemahan yang seterusnya adalah battery life pada LG V40 hanya average sahaja. Okey, maybe 2 tahun lepas battery life pada LG V40 mungkin ianya bagus. Tapi memandangkan apps semakin hari semakin advance, ianya juga akan consume more battery life. Dan smartphone ini hanya ada 3300 mAh sahaja. Berbanding dengan smartphone yang baru, minimum bateri yang mereka sediakan adalah 4000 mAh. So berkenaan dengan battery life, korang kena sediakan power bank korang untuk juice up korang punya LG V40. Okay, kelemahan yang seterusnya adalah banyak apps yang tidak compatible dengan LG V40. Mungkin ada juga feature lain yang saya terlepas dalam video ini. So sekiranya korang ada benda yang nak dikongsikan, korang boleh drop a komen pada ruangan komen yang disediakan. Ok guys, itu saja untuk video kali ini. Saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang merasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe pada channel saya. Ok guys, that's all for today. I see you guys on the next video. Ciao.